Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah untuk subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5 pada hari ini, kita akan belajar ayat kefahaman dengan tajuknya tuntutan melaksanakan pekerjaan yang utama. Seterusnya kita akan membaca surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aj'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون صدق الله العظيم. Baiklah, kita akan huraikan ayat ini satu persatu. Aj'altum, apakah kamu menjadikan? Aj'altum, apakah ataupun adakah kamu menjadikan siqayata? Siqayata ni memberi minum. Al-haji, orang-orang yang menunaikan haji. Apakah kamu menjadikan memberi minum orang-orang yang menunaikan haji? Wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan atau mengimarahkan Masjidil Haram. Memakmurkan ni boleh kita katakan sebagai mengimarahkan ataupun meramaikan. Meramaikan Masjidil Haram ni maksudnya ramai-ramai buat ibadat lah. Kaman amana billahi wal yawmil akhir. Kaman adalah sama seperti amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Wajahadah, dan berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala melontarkan pertanyaan kepada orang-orang musyrikin, adakah kamu mengira bahawa dengan memberi minum jemaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram itu adalah sama seperti orang-orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah? Allah Ta'ala melontarkan pertanyaan ini kepada orang kafir musyrik Mekah. Okey, ini disebabkan pada masa dahulu sebelum Fathu Makkah atau sebelum pembukaan kota Mekah, orang-orang musyrikin Mekah, kafir musyrik Mekah ini menguasai Kaabah dan juga Masjidil Haram. Jadi masa itu mereka memberi minum jemaah haji, menguruskan bekalan makan dan minum orang-orang yang menunaikan haji di Mekah lah, di Kaabah itu, dan juga mereka yang beribadat di Masjidil Haram. Tentu kamu hairan bagaimana orang-orang musyrikin Mekah menunaikan haji dan mengimarahkan Masjidil Haram. Okey, jadi apa yang mereka lakukan adalah dengan ibadat cara mereka lah. Mereka menunaikan haji mengikut cara mereka, iaitu menyembah berhala, dan contohnya mereka tawaf dengan bertelanjang. Okey, asalnya Masjidil Haram dan Kaabah ini dibina oleh Nabi Ibrahim dan kemudiannya oleh anaknya kan, untuk menghapuskan amalan di tempat lain, amalan kaum Nabi Ibrahim sendiri di tempat lain yang menyembah berhala. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membina Kaabah dan Masjidil Haram ini adalah untuk menjadikan tempat itu hanya
melakukan ibadat yang mentauhidkan Allah sahaja. Tetapi lama-kelamaan generasi anak cucu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail telah melakukan kembali amalan penyembahan berhala, sehingga menjadikan Kaabah dan Masjidil Haram ini sebagai tempat melakukan ibadat cara mereka sendiri, di mana mereka telah meletakkan berhala-berhala sebanyak lebih kurang 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Jadi mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu betul. Jadi mereka merasakan mereka memberi minum jemaah haji, mengurus bekalan makan dan minum, dan memakmurkan Masjidil Haram dengan ibadat mereka. Mereka merasakan mereka ini adalah orang yang terbaik lah. Jadi sebab itu Allah melontarkan pertanyaan kepada mereka, adakah sama orang-orang yang memberi minum jemaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram ni seperti mana orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan berjihad di jalan Allah? Jadi Allah Ta'ala sendiri menjawab, la yastawuna 'indallah, tentulah mereka tidak sama di sisi Allah. Ini Allah menjawab persoalan yang dia lontarkan tadi. Kerana apa tidak sama? Kerana walaupun mereka memberi minum jemaah haji, mereka mengimarahkan, memakmurkan Masjidil Haram dengan ibadat-ibadat, tetapi apa yang mereka lakukan adalah bercanggah. Kerana ibadat mereka adalah mensyirikkan Allah, memuja berhala. Akidah mereka bercanggah. Jadi walaupun apa sahaja kebaikan yang mereka lakukan, amalan mereka tidak akan diterima dan hanya sia-sia. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini. Wallahu la yahdil qawmal zalimin, dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Seterusnya, allazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan jiwa raga mereka, a'zamu darajatan 'indallah, adalah lebih besar darjat mereka di sisi Allah. Jadi Allah Ta'ala memberitahu berbanding dengan orang yang memberi minum jemaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram tadi, orang-orang yang beriman, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah ini adalah lebih tinggi darjat mereka di sisi Allah berbanding dengan golongan yang hanya memberi makan dan minum dan memakmurkan masjid. Jadi di sini kita dapat lihatlah antara orang yang berjihad menegakkan agama Allah dengan orang yang hanya memfokuskan kepada ibadat di masjid, atau dia hanya kisahkan ibadat yang dia lakukan sahaja. Jadi yang mana lebih besar darjat mereka di sisi Allah? Dengan orang yang berjihad nak menegakkan kalimah Allah, menghabiskan wang ringgit, mengorbankan jiwa raga mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, orang-orang yang mengorbankan jiwa raga mereka inilah, yang berjihad di jalan Allah inilah adalah lebih tinggi martabat dan kedudukan mereka di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Seterusnya kita akan lihat kepada intisari ayat. Okey, apabila hendak menjawab intisari ayat, kita perlulah menulis. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa yang pertama, kaum musyrikin tidak berhak mengimarahkan Masjidil Haram kerana akidah mereka yang tidak beriman. Okey, akidah mereka yang tidak beriman kepada Allah walaupun mereka melakukan perbuatan yang baik seperti mengurus bekalan air jemaah haji. Yang kedua, para mukmin yang beriman dan berhijrah ialah golongan yang lebih mulia di sisi Allah serta layak mendapat rahmat darinya berbanding kaum musyrikin Quraisy. Jadi orang yang beriman kepada Allah, orang yang berhijrah dan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga mereka adalah lebih baik di sisi Allah serta mereka akan mendapat rahmat. Seterusnya kita melihat kepada asbabun nuzul, iaitu sebab nuzul ayat ini, surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Okey, jadi kamu fokuslah kepada ini adalah riwayat Muslim. Dia ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang sebab nuzul ayat ini. Ini antara riwayatnya ialah riwayat oleh Imam Muslim, di mana Imam Muslim meriwayatkan satu hari Jumaat. Okey, pada hari Jumaat Sayyidina Nu'man bin Bashir ini adalah tokoh ataupun siapa
watak dalam sebab nuzul ini. Itu Sayyidina Nu'man bin Bashir dengan beberapa orang sahabatnya duduk-duduk bersebelahan dengan mimbar Rasulullah SAW. Jadi pada hari Jumaat lah mereka membicarakan tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh mereka. Ada di antara mereka yang berkata, aku tidak mempedulikan amal soleh yang lain setelah Islam tersebar. Jadi dia kata, aku ni tak kisahlah amalan lain setelah Fathu Makkah, kecuali dia kata aku nak bagi makan orang yang naik haji. Maksudnya dia kata aku nak bagi makan orang yang pergi haji sahaja, orang yang melakukan haji sahaja. Tu seorang sahabat berkata begitu. Kemudian sahabat yang lain pula berkata, dia kata dia hanya akan memakmurkan Masjidil Haram sahaja. Yang pertama tadi dia hanya akan bagi makan kepada orang yang naik haji. Yang kedua ni dikata akan memakmurkan Masjidil Haram sahaja. Jadi kamu lihat ini adalah seperti mana dalam ayat Al-Quran tadi. Adakah sama orang yang memberi minum kepada jemaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram? Kan? Kemudian seterusnya berkata pula yang lain. Yang lain kata dia akan berjihad di jalan Allah. Yang lainnya berjihad di jalan Allah lebih baik, dia kata. Kemudian Sayyidina Umar pun marahlah para sahabat yang sedang membanding-bandingkan amalan mereka ini. Kemudian setelah selesai solat Jumaat, Sayyidina Umar telah berjumpa Rasulullah dan meminta fatwa kepada Rasulullah tentang amalan yang menjadi perselisihan di antara para sahabat tadi. Lalu turunlah ayat ini, ayat surah At-Taubah, ayat 19 hingga 20, menunjukkan pekerjaan yang perlu diutamakan. Yang mana satu pekerjaan yang perlu diutamakan? Seterusnya dalam riwayat yang lain, kamu kena tengok riwayat yang lain. Tadi riwayat Muslim, ini riwayat lain mengatakan sebab nuzul ayat 19. Ayat 19 surah At-Taubah ni, bahawa Sayyidina Talha bin Syaibah, ini adalah watak lah. Sayyidina Talha bin Syaibah, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada 3 watak di sini. Sayyidina Talha, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Ali berbangga dengan diri masing-masing. Apa yang mereka lakukan? Mereka berbangga dengan diri masing-masing. Yalah, sahabat-sahabat pun manusia biasa. Jadi setelah mereka ditegur, barulah mereka menyedari tindakan mereka salah. Mungkin pada awalnya mereka tidak menyedari tindakan mereka adalah salah. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka berbangga dengan diri masing-masing. Sayyidina Talha berkata, aku yang menguasai Baitullah dan pada akulah kuncinya. Sayyidina Abbas pula berkata, aku pemberi minuman kepada jemaah haji dan pengurus mereka. Masing-masing nak membanggakan dirilah apa yang terbaik yang mereka lakukan. Kemudian Sayyidina Ali pula berkata, aku adalah orang pertama yang sembahyang menghadap kiblat sebelum orang lain menghadapnya, dan aku sering memimpin jihad fisabilillah. Ini Sayyidina Ali berkata. Lalu turunlah ayat ni menjelaskan bahawa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad fisabilillah adalah jauh berbeza dengan orang-orang yang hanya mengurus naik haji ataupun yang mengurus Baitullah. Baiklah, tajuk yang kita belajar hari ini adalah pekerjaan yang utama, kan? Pekerjaan yang utama. Jadi bila berkait dengan apa yang perlu diutamakan dalam pekerjaan kita atau apa-apa tindakan kita, ia berkaitan dengan istilah ini, iaitu aulawiyat. Ada satu fiqh yang dinamakan fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Apa yang kita perlu utamakan? Jadi aulawiyat itu bermaksud keutamaan lah secara umum. Jadi aulawiyat berasal daripada perkataan aula yang bermaksud utama, unggul dan penting. Pekerjaan atau amalan apa yang paling utama dan penting yang perlu kita lakukan. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, aulawiyat ialah keutamaan menetapkan sesuatu pada martabatnya, letakkan sesuatu betul lah pada tempatnya, tidak mengemudiankan apa yang perlu didahulukan. Maksudnya kita tidak apa yang perlu kita buat dulu, kita buat dulu. Kita tak boleh letak kat belakang benda yang perlu kita buat dulu. Atau mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan. Ataupun dia kata aulawiyat ni kita mendahulukan apa yang berhak dikemudiankan. Jadi tak patutlah kalau mendahulukan
Apa yang berhak dikemudiankan, sepatutnya sesuatu perkara itu dikemudiankan, tapi kita dahulukan. Okay, jadi kalau begitu adalah tidak mengikut keutamaan. Benda yang kita boleh kemudiankan, kita kemudiankan. Tidak mengecilkan perkara yang besar atau membesarkan perkara yang kecil. Okay, jadi apa yang disebut ini adalah boleh menjadi panduan untuk membuat sesuatu keputusan dalam urusan kehidupan kita. Jadi kita bolehlah fikir macam mana kita nak membezakan perkara yang utama dan perkara yang tidak utama. Jadi boleh tengoklah daripada garis panduan yang diberikan oleh Yusuf Al-Qaradawi ini. Seterusnya kita lihat kepada amalan yang mengutamakan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Yang pertama, taat kepada perintah Allah dan Rasulullah melebihi segala perkara. Okey, kedua, menjaga amanah Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita, hendaklah kita jaga dengan nyawa kita. Kemudian yang ketiga, mengembalikan segala urusan agama kepada Allah dan Rasulnya sekiranya berlaku perselisihan pendapat. Bermaksud, jika berlaku pertembungan antara akal kita dengan nas syarak, ataupun antara agama kita dengan kehendak manusia, jadi kita perlulah kembali kepada Allah dan Rasul. Rujuk kembali Al-Quran dan Sunnah. Keempat, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Ini menunjukkan amalan-amalan yang mengutamakan Allah dan Rasul dalam kehidupan kita. Seterusnya dalam pengajaran ayat yang pertama, orang yang beriman hendaklah berjihad di jalan Allah kerana perbuatan itu mulia di sisi Allah. Yang kedua, orang Islam dituntut untuk berjihad dengan membelanjakan harta benda ke jalan Allah kerana perbuatan tersebut lebih besar ganjarannya berbanding amalan-amalan yang lain. Seterusnya, kita hendaklah melaksanakan sesuatu perkara itu dengan sebaik mungkin untuk mencapai keredaan Allah. Okay, jadi apa sahaja yang kita lakukan, buat dengan tujuan untuk capai redha Allah, bukan redha manusia. Umat Islam ditegah daripada membanding-bandingkan amalan soleh. Ini seperti mana apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Sayyidina Abbas, Sayyidina Talha, Sayyidina Ali kan. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain di mana mereka ketika itu tidak mengetahui bahawa membanding-bandingkan amalan ini adalah tidak dibolehkan dalam Islam. Kerana perbuatan itu tidak digalakkan dalam Islam. Okey, setakat di sini dahulu. Saya harap kamu dapat memahami pengajaran saya. Wallahu a'lam.